A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih, tahniah. Cik, orang Kedah, orang UUM nak share. So, saudara Jasni Ahmad, masih Johan ya. Hari Johan hari ini, Haji Insinyur Haji, Rocky, Haji Rock ya. Nombor 2, lepas tu Hairul Hazri, ya, Cik Arman, Kak Syuk, ya, Lina Mukmin, Yati Setia dah main dah top 10 ya, Liza Hardi, Nur Hidayat, Jamnah Pairan, yang Jawa kita Ruby Cherry, jarang je nampak Ruby Cherry ni. Badariah Baba, Joha Joib, Siti Khadijah, Zaril, wah ini semua kawan-kawan setianya. Ahyar Zaini, Abdul Rahim Abdul Latif pun dah main dari Singapura, tu dia. Ya, terima kasih Tuan Haji. Syukur mudah-mudahan ya. Hafizatul Suhaimi ya, Hafizatul Suhaimi, Suhaila, Rashidah Samsudin, Janahtul Nisa, Zainab Hassan, Puan Zainab ada, Cikgu Muqtadah ada, Syuhada Zaidin ada, ya, Muhammad Faris, Rifah Marjan ya, sudah ada mai dah. Alam Ahmad, Jebon pun dah datang. Jangan kau Sabridah ya. Zulina Muhammad Isa, kawan kita ni. Cik Muhammad Najib Mat pun dah masuk. Terima kasih. Abdul Rahman, Rifah Marjan, Nita Azman ya. Normah Basar, Abdul Rahim, Aini Kimono, Muaz Uda ya. Tolong like dan share ya. 137 dah dalam kelas. 57 share, like dan share kepada 10 geng, 10 kumpulan, 10 WhatsApp group. Nur Asma Abdul Kamaria Hussein, terima kasih banyak-banyak ya. Tak apa pun malam tadi sampai daripada Al-Ustaz ya. Syarifah Nur ada, Roslan Yasin, Baba Hassan, Mardiana, terima kasih, syukur ya. Amida Ida, Nadirah Jami'an, Amika Nurzi, Syarifah Ifa Sherry, Roslina Rose ya. Nurizan tidak sebut. Nurizan terus ya, Puan Nurizan dari Singapura, terus like dan share, terima kasih ya. Rifah Marjan ya, baju merah. Mona Muhammad Zain, Ina Zalina ada, terima kasih. Yuzniza Muhammad, Takeshi Kanishiro, Yofandi, Ananani dah ada, Salwati Uti, Shizri Muhammad, Kak Syuk pun dah share, terima kasih Kak Syuk. Melati Putih ada, Adi Bujang ya. Adi Bujang, terima kasih. Yati Rosul, jom share. Share. Mohtanuddin kata, cikgu kata jom masuk Ratul Jannah, terima kasih. Aini Satimin, Muaz Uda, Ramzi Julai, tu dia ya. Siti Anissa ada, Nurhana Isnin, Baba Hasan dah sebut tadi, Zainal Asam dah sebut ya. Fuad Muhammad, Fazlin Mustafa, Wong Jowo pun dah masuk, Khalijah Sairan dah masuk, Azlan Muhammad. Like dan share guys, like dan share pada seramai mungkin kawan kita ni. Hari Ahad ni Din 3K, ada yang kerja, ramai yang cuti, ada yang sambung cuti raya pun ada. Nur Hasina Azman, dan untuk mereka dalam perjalanan, jaga ya, berhati-hati, bersabar. Hari ini mungkin lebih jam daripada semalam ya. Siti Ribayah Abu Bak, Stila Ella, hari ni yang toll free ya, tak salah tak ya. Fatin Atin, Imam Ahmad, Siti Afsa Kula, Muhammad Tuah Harun, Zahra Muhammad Nur, Fadlina ya, Syarifah Ifa Iri dan ya, dah share dah. Terima kasih. Mariam ABM, Junidah Osman ya, Maria, Aiman Farhan ya, Nur Hasniza, Zack Muhammad Rozi pun lama tak nampak ni. Hisham Syam, Jamilah, Zainal Hasan, terima kasih, syukur atas doa. Nuraini Abdul Karim, Amir Farid, Rodiah Wati ya. 124 shares now. Untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ni, Tok Abah ucapkan happy birthday, happy anniversary ya. Selamat memang cucu. Semalam Tok Abah buat juga belah mulut ya. Kita buat tahnik untuk anak daripada kerabat ya, Cikgu Wawa ya. Oh ya, selamat pengantin baru Abdul Rahman dan Cikgu Wawa.
semalam Tok Abah attend wedding dia orang di kampung apa? Suka menanti. Tok Abah silap suka menunggu. Suka menanti. Nikah di Masjid Lutfi Suka Menanti. Ingat awak ni si Lutfi Suka Menanti, rupanya Masjid Lutfi tapi di kawasan tu nama Suka Menanti. Tu Masjid Lutfi Suka Menanti. Hebat. Tok Abah tengok balik, tengok ada seorang kawan Tok Abah kat Kedah dulu, dia duduk kat mana? Kat Langgak, kat Kampung Haji Naik Kayu. Ingat dia buat lawak. Kampung hang, kamu apa? Kampung Haji Naik Kayu. Abang lah betul-betul. Janganlah gua-gua. Betul lah nama kampung aku, Kampung Haji Naik Kayu. Tak apa pun cek tanya-tanya betul. Ada kat Langgak nama kampung Kampung Haji Naik Kayu. Memang pelik. Memang pelik tapi betul. Ya. Okey, hebat orang Kedah. Seronok ya, tapi jam juga di separuh tempat di Kedah, di Al-Ustaz ya. Malamlah raya, cuti raya kan, orang nak pergi beli sarapan pun dok beratok. Dok beratok, nak menyorok pun payah. Nak menyorok bukan apa. Nak menyorok tu sarapan lah untuk orang yang tak faham ya. Untuk nak menyorok pun ya, tu dia kena beratok ya, 45 minit nak dapatkan nasi lemak royal. Bukan main. Aduhai, tapi seronok. Ya, seronok dapat jumpa kerabat-kerabat ya, kerabat-kerabat baru daripada kampung sedia apa nama ni? Suka Menanti. Suka Menanti. Seronok sangat ya. Terima kasih banyak-banyak tuan rumah ya, keluarga Cikgu Wawa ya. Mudah-mudahan datang ke keluarga kami. Selamat pengantin baru. Welcome to our family. Ya. Mudah-mudahan tak as crazy as we are. 228 orang dah masuk kelas. Masih 154 share. Apa cerita? Tak cukup ni. Jun Purnama, Zulkifli Latif, terima kasih. Ruhayu Abdul Wahid, Drama Bahasa Damai, Daimah Jumaat, Nurani Hamad dah masuk, Amidah Tan dah masuk, Isyam Isa, Kak Sab Susin, ya, Cengkerik pun dah masuk. Fatimah Abdul Wahab, Ayub Ali Damai, Wong Jawa sekali lagi ya. Okey, Aman Farhan, ya, Kutut Molin pun dah masuk. Good morning to you Kutut, ya. Harvin bin Bakhtiar, Muhammad Azira Makgani ya. Dah ramai dah masuk. Cik Zah dah ada, Muhammad Syam Samad, Ahmad Albab pun ada. Mun Mak Isma dah masuk, Zainab Mak Isa, Taji TJ, ni jangan jumpa ya. Wan Raja, Kutut Molin dah sebut tadi, Murni Mujir, Nafsia Ismail, Asmarina Kak Cik, Mun Mak Isma dah sebut, Cik Embun Ismail, Cik Embun, Rosmaini, Hana, Siti Aminah, Muslina Muhammad, Mai ya. Okay, so masih baru 164. Come on guys, make it 200 and then we continue. Bagaimana nak jadi orang lebih bermanfaat. Semalam Tok Abah pun tingkat nombor 13. Tak apalah, pelan-pelan lah ya. Dah lebih kurang 7 minit Tok Abah tunggu dah. Subramaniam pun datang. Very good Subra. Selamat pagi to you. Mai dah ada. Rusmini ada. Farhan Razali, Muhammad Zulkarnain, Zulhami Mustafa, Nur Badrun Ibrahim, Siti Rafiq. Dan tahniah kepada pasukan bola sepak Malaysia yang dapat mengalahkan Thailand. Nasib baik mujuk Tok Abah sakit jantung. Tengok malam tadi kan, kita lawan Thailand, mula-mula 1-0 kita kena, lepas tu mujuk depa ditarik seorang, tapi Thailand main kasak sungguh. Referee tak nampak, depa tarik, depa tolak, depa tarik baju. Dahsyat betul. Macam budak kita main kat kampung lah. Main kat kampung pun tak teruk macam tu. Memang jahat. Tapi referee tak tahulah, tak nampak kot ya, ataupun takut nak blow whistle ya. Memang kasar. Kalau dia patut review balik video tu dan tengok pengadilan. Dan Tok Abah sangat tak puas hati dengan pengadilan. Muncul lah dia nampak orang tu tarik dari belakang masa pemain kita nak pergi score gol, yang kena red card. Alhamdulillah kita menang 2-1. Dan kita gol yang kedua pada masa 30 saat sebelum masa ditamatkan. Wah, macam apa ni, Real Madrid lah lawan apa nama, lawan Manchester City ya. Last minute ya, last minute tu 30 saat kemudian habis ya. Mujuk kita menang 2-1. Tahniah kepada pasukan Malaysia. Tok Abah turut berbangga, seronok, bersyukur ya. Dan lepas tu kita akan jumpa pula dengan siapa, Vietnam kah ya. Vietnam ya, lepas tu Singapura, Laos dan sebagainya dalam SEA Games ya, dalam apa nama, mudah-mudahan kita berjaya lah ya dalam bola sepak bola. Baik,
So tak apa berhenti 197. Bolehlah ya. 199 dah share. 236 dalam kelas. Like dan share guys. Taufik Walid, terima kasih. Perunding RTS Tendok ya. Cik Akmal Musa dah mai, dah masuk dah. Lepas tu Azlina Abu Hassan, Zenaida oh ni pun lama tak apa ni, Enriquez ya. Cik Akmal Musa, Zuhaimi Mustafa, Usul Etai, Ki Gelora, Cik Jiwa Rasa, Cikin Gelora, Adi Bujang, tak apa orang lama tengok lagu lama aja. Jamaliah Nurbani, Junida Osman, Siti Rohani, makan coklat Zai. Tu dia mesti suka coklat ni. Okey betul. Rifah Majang kata, dah guna laptop, laju ni okey. Betul. Bila dah pakai laptop, tak apa boleh baca. Jawab punya komen dan sebagainya. Tapi semalam boleh baca komen, tapi tak tahu berapa orang dalam kelas. Sekarang dah 217. Okey. So tajuk kita masih, jom jadi orang yang bermanfaat. Jom jadi orang yang bermanfaat. Bahagian yang keempat. So dah hari keempat, kita bincang tentang how to become a better asset to the world. How to become a better asset to the world. Sebab khairunas anfa'uhum linas. Based on the hadis, khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sebabnya tak apa terpanggil untuk membicarakan tentang jom kita jadi orang yang bermanfaat. How? Bukan cakap sebagai slogan, but how to become more useful to others. How to become an asset to our family, to ourselves, to our family, to our small community, immediate community, to our nation, to our world. Ya, baik. Indahnya duniaku. Ya. So nombor semalam tak apa sebab nombor 12, usaha jadi sentiasa ceria. Usaha untuk sentiasa ceria. You must be happy to be able to do our best and to contribute better to the world at large. Ya, kita kena ceria sebab orang ceria menghasilkan banyak perkara yang positif. Ya, dan bila kita ceria, kita akan menularkan keceriaan kepada orang lain. Tuan Abang semalam saja abang kat anak saudara yang bujang-bujang tu. Kau orang kena tengok Abang Rahman ya, si Aman, abang Abu Rahman nikah dengan Cikgu Wawa ya kat Masjid Lutfi Suka Menanti ya. Sebab bila kita tengok orang nikah, mudah-mudahan menular untuk anak saudara yang bujang. Ya. So si Ilham dok kata betul. Memang dia ni Ilham ni senyap je. Dia tengah buat naval architecture kat Uni KL Lumut. Tahniahlah. Benda-benda yang bukan benda-benda yang pelik-pelik depa ambil lah ni yang dulu tak apa tak nak dengar pun. Ya, alhamdulillah. Sebab mai balik daripada Kedah ni slang Kedah tak hilang lagi ni. Bawa kena laksa 2 sudu. Dah lekat dia punya pelek-pelek Kedah. Tu dia. Seronok. Ya, seronok sangat. Tapi ya Allah punya hangat. Hangat tu panaslah. Ya, hangat sungguh ya. Kat Kedah, mungkin kat seluruh negara pun hangat sungguh. Yang berpeluh-peluh. Ya, seronok, bahagia dapat kerabat-kerabat baru. Alhamdulillah. Bila bersatu dua keluarga dengan pernikahan, dengan perkahwinan, maka akan bercantumlah dua keluarga besar ya. Mudah-mudahan akan memberi kesan yang baik kepada keturunan demi keturunan. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Syukur, tahniah, welcome to our family. Baik, nombor 12, usaha untuk sentiasa ceria. Tak apa seronok sangat, ke mana pun tak apa pergi. I want to be the reason for making many people happy. Tak kisahlah cara mana pun. Dapat nasihat ke, dapat senyuman ke, dapat ambil gambar ke dengan artis tua. Ada cucu saudara tanya, ya, apa ni, pakcik saya tanya, ya, kenal siapa ni? Tak kenal, tapi pernah nampak, rasa pernah nampak. Kata si budak-budak umur 9 tahun, 10 tahun. Tak kenal dia ni. Tak apa abang. You tengok tak drama Lelaki Kiriman Tuhan? Tengok. Yang jadi hero tu Abah lah, Abah jadi hero. Oh, patut pernah nampak. Dia punya politiknya, dia macam orang politik jawab. Punya sopan santun, punya susah sangat nak explain kat budak-budak kan. So Abah selalu claim Abah lah hero lelaki kiriman Tuhan. Pada tu Remy Shak. So muka Abah dengan Remy Shak sebenarnya tak banyak beza pun. Ya, kalau untuk orang Rabun tak ada beza, ya. Okey. Baik, so usaha untuk sentiasa ceria.
Ya, so tak apa, akan cuba ceria bangun pagi pun pagi tadi seperti tiap-tiap pagi sejak lebih kurang 40 tahun, 35 tahun yang lepas, tak apa akan bangun dalam keadaan senyum, angkat tangan, lepas tu menghadap kiblat, berdoa. Senyum selama lebih kurang 30 seconds or more, and the whole body chemistry berubah, the whole landscape berubah. Your whole world will change just because you smile. Yeah. One positive thought in the morning, kata pakar-pakar psikologi dunia, one positive thought in the morning will make your whole day positive. Satu pemikiran positif, awak bangun tidur dengan bersyukur dan senyum. Apatah lagi menghadap kiblat selama kurang lebih 20-30 saat, maka sepanjang hari kita punya mood akan jadi positif. Dan bila kita positif, hasil kerja kita jadi hebat. Kita akan jadi aset yang lebih bermanfaat kepada persekitaran. That's our issue. Jom jadi orang bermanfaat. That's why point nombor 12, jom sentiasa ceria. Dan is a benefit, is a boon for yourself lah. Ya, awak yang untung kalau awak ceria. Ya, keceriaan adalah satu anugerah. Ya, kita berikan ganjaran kepada diri kita. Baik, nombor 12. Nombor 13, tak apa stop semalam. At number 13, kenapa stop nombor 13? Tuhan itu witir, Tuhan itu ganjil, Allah itu ganjil, witir. Allah suka yang ganjil, kita berhenti kat nombor ganjil 13. Seboleh-bolehnya lah. Kalau tak boleh pun apa nak buat. So tak apa berhenti kat nombor 13. Kita kena berfikir di luar kotak. Sebab bila kita berfikir di luar kotak, kita akan dapat banyak kreativiti, idea untuk menolong, membantu atau memberi khidmat kepada orang lain. You become very innovative. You become, apa nama kata tu, more sensitive to the environment, and you can be a better asset to yourself, to your family, to your immediate community, and to your nation and to the world at large. Jadi kita dapat memberi manfaat pada orang lain, insya-Allah. Itu ya. Semalam tak apa berhenti kat nombor 13. Tolong berfikir di luar kotak dan tak apa bagi penerangan dengan kita menggunakan banyak anggota kiri dengan sengaja. Benda yang kotor ke, nak cebok, nak basuh benda yang tak elok ya. Ambil barang daripada tanah ya, daripada atas tanah ya. Sebab kat atas tanah banyak bakteria. Jadi kat tangan kiri kita, kat tapak tangan kiri ni ada antibakteria yang Tuhan telah cipta. Allah telah menciptakan antibakteria di tangan kiri. Siapa kata? Pakar-pakar sains kata. Sebenarnya bila kita kenal diri kita, kita akan nampak kehebatan Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal akan dirinya, dia akan kenal Allah penciptanya. So, wow. Allah jadikan tangan, patut kita cebok tangan kiri, disuruh ambil barang yang atas tanah ke, dengan tangan kiri, sebab kat atas tanah tu mungkin banyak bakteria. Benda baik lakukan di kanan, benda buruk lakukan di kiri. Benda buruk ni benda kotor, benda yang apa nama, opposite of bersih lah. So cuci benda yang kotor yang mungkin ada bakteria, tangan kiri. Cantik kan? Cantik. Tapi ialah orang yang kira apa nak buat ya. You tend to use your left hand for many purposes. Orang yang left handed, macam anak nombor 2 tu apa, left handed. Jadi dia kena pakai tangan kiri lah. Kadang makan pakai sudu pun terpaksa pakai tangan kiri sebab itu yang dia mampu. Kalau pakai tangan, dia pakai tangan kanan untuk makan. Tapi kalau pakai sudu, garpu, chopstick, dia pakai tangan kiri lah. Kalau tidak, banyak makanan masuk baju ya, masuk telinga, masuk tempat lain lah ya, kekok ya, gitu. Baik. Dan bila kita pakai anggota kiri dengan sedar, ikut sunnah, maka dia akan merangsang otak kanan. Otak kanan ni otak kreativiti, otak warna-warni, otak melodi, otak out of the box. Dan di sinilah juga otak iman. Dalam kita iman bertambah mantap bila kita gunakan anggota kiri dengan sedar, ikut sunnah, maka otak kanan akan terangsang, because otak kanan mengawal pergerakan kiri. So all our left activities, left limb activities will stimulate your right brain. Kata pakar-pakar neurologi. Maka sunnah ni, dia sunnah dan sains dia tak akan berlawanan. Dia complement one another. Tapi bila sunnah dan sains konflik, maka sunnah mesti betul sebab dia wahyu dari Allah, tapi sains belum tamat, belum selesai, belum tamat, belum tuntas kajiannya. Because science cannot overrule hadis, insyaallah ya, benar-benar mengalahkan sunnah lah. Mana boleh sains mengalahkan sunnah ya? Sunnah itu dari Allah ya, maka divine guidance cannot be wrong.
Okay. So sunnah will always supersede sains. Ya. Tapi sains dan sunnah tidak akan berlawanan kalau betul. Kalau tuntas kajian, sains dan sunnah mesti seiring. Bila tak seiring, sains tidak complete lagi, belum selesai. Sebab sunnah always correct because it is divine guidance, cannot be wrong. Ya, insyaAllah. Itu hakikat yang kita kena terima lah. Alright, sebabnya ada kanan kiri, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Yang makan tangan kanan, salam tangan kanan, ambil barang pakai tangan kanan, tapi cebok pakai tangan kiri, benda yang kotor kita gunakan tangan kiri. Ya, sebab itu Abah suka pakai jam tangan kanan sebab ni nak tengok waktu solat, waktu kerja, waktu imsak, waktu buka, waktu duha, waktu so kita benda yang baik lakukan di kanan. Nabi pakai jam ke? Jangan loya buruk. Ya, Nabi tak perlu pakai jam, tapi Nabi tahu waktu yang tepat. Ya, tapi sebab jam itu untuk membuat benda yang baik, untuk tahu benda yang baik. So yang baik lakukan di kanan. So tak apa saja. Based on that hadis tak apa pakai kat kanan. Mudah-mudahan setiap saat pakai jam untuk kebaikan, untuk tengok kebaikan, untuk tahu kebaikan, untuk buat kebaikan, dapat pahala mudah-mudahan. Amin. Ramai orang yang faham pakai jam kat tangan kanan. Bukan wajib ya. Jangan jadi isu. Tapi ini sunnah lah. Sebab Nabi bersabda mafhumnya yang baik lakukan di kanan. So sebenarnya Tok Abbas dulu pun dah ada jam yang clockwise. So dia pusing daripada kanan ke kiri ya. Ikut jam lah. Tapi jam yang ada sekarang anti-clock. Kenapa pula jam yang ada anti-clock when it is the clockwise is clockwise so dunia berputar anti-clock. Why not the clock should be according to the nature lah. Jadi kita tawaf pun daripada kiri ke kanan ya. So ini nature. Dan ada orang Jepun buat kajian kalau kipas pusing dari kiri kanan macam putaran alam, maka orang yang duduk bawah kipas itu akan lebih tenang, ya, lebih kurang stres, lebih sihat. Sama juga orang yang pakai jam yang clockwise. Kalau dia ikut jam yang betul-betul bukan anti clock tapi ikut daripada kanan ke kiri ya, putaran jam ya. Jadi pukul katalah pukul 2 petang sebenarnya pukul 10 pagi. Jadi kalau pukul 2 petang jam biasa, pukul 10 pagi waktu jam yang jam ikut sunnah. Jam ikut sunnah. Dan orang yang buat kajian, bukan Tok Abbas, mereka buat kajian, Allah punya kuasa. So barang siapa yang pakai jam yang ikut putaran yang betul, iaitu from left to right, ya, pukul 2 tu macam pukul 10, ya, pukul 10 jadi pukul 2, ya. Maka dia akan lebih tenang, lebih sihat. Perjalanan darah dia bertambah baik. Ini kajian ya, bukan pendapat Tok Abbas. Google, Tabayun, check it out. Tok Abbas ada jam tu tapi tak pakai, ya, sebab kadang-kadang confuse ya, tapi itulah kena pakai balik. Orang bagi hadiah kat Tok Abbas. Terima kasih puan Ina ya. Puan Zalina ya. Orang kawan Penang dia bagi hadiah kat Tok Abbas ya, jam yang ikut sunnah lah. Kipas ikut sunnah, jam ikut sunnah ya. Maaf ya Tok Abbas kalau kacau air, Tok Abbas pun ikut sunnah. Ya, daripada kanan ke kiri, kanan ke kiri ya. Bukannya anti clock tapi clockwise ya, clock. Ya sepatutnya anti clock ya, anti clock ya, clockwise ya. Okey. Baik. So kita kata tu nak berfikir di luar kotak ketika kita amalkan sunnah. Bila kita amalkan sunnah, maka otak kita Tuhan jadikan lebih kreatif, lebih inovatif, dapat idea yang tak terfikir sebelum itu. Itu sebab Tok Abbas pun cuba. Tok Abbas selalu sebutkan, Tok Abbas tidak akan tidur sebelum dapat idea baru, ya, doa baru, tip baru, benda baru. Barulah Tok Abbas akan aman, tenang tidur. Sebab untuk pastikan hari ini lebih baik daripada semalam. So when we have new knowledge, yeah, a new input, we become a better person. Yeah, okay. So tu nombor 13. Sambung nombor 14. Nombor 14 ialah belajar skill yang baru. Sebelum kita sambung terangkan belajar skill baru nombor 14 tu,
kita kena ingatkan balik. Oh, Tok Abah semalam pun dah habis program. Ya, 1 jam baru teringat. Penaja program kita, FB Live kita begini siapa? Yang bawakan program ni adalah webinar pada 14 hari bulan 5 untuk para guru, untuk menyantuni para guru. Ya, Tok Abah akan buat satu program khas untuk cikgu-cikgu. Apa nama? 368 orang. So, cuba jadikan hari ni, sebab ni ramai orang cuti juga hari ni. Walaupun ramai dalam berjalan, jadikan hari ni 500 orang. Macam semalam 600 orang masa live, 6 waktu lebih. Ya, sekarang dah 363. Lepas tu 345 orang, 345 orang yang share. Terima kasih banyak-banyak. Ya, jom. Nurhati Haji Muhammad Pilus ada, Nurhati Haji Muhammad Pilus, Nazmi Ani ada, Mozidah Hamzah ada. Jagang jumpa ni. Oh, dia pun pakai jam kanan. Terima kasih Cik Aman, Fauzia Ismail, Lin Roy, Baron ya. Zurina Muhammad ikut tawaf, ikut tawaf. Itu perkataan yang saya cari tadi, Zurina ya. Mazlina Zain, Mazlina Din, Fatimah Zahra, tu dia. Surita Ismail, Ita, Zainab Hassan. Saya pun pakai jam di kanan, senang nak tengok betul. Tu apa pakai kat kanan ni sejak tahun 90-an kot ya. Alright, bila faham aja kita pun terus amalkan. So, untuk para cikgu, ya, Tok Abah akan buat satu webinar khas pada 14 Mei, Hari Guru 16 Mei, ya, dan tema Hari Guru ialah Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Tapi waktu hari Isnin dan mungkin ada occasion untuk guru-guru, hari kerja pun. So Tok Abah buat pada hari Sabtu 14 Mei pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari, insya-Allah. Tok Abah akan kongsi 250 tip. Nota dah cantik, disiapkan lama dah. Ya, tapi masih akan diupdate dari masa ke masa, to make sure when we present to you guys pada 14 Mei, dah ramai orang mendaftar, tapi tak cukup ramai lah seperti yang Tok Abah harapkan. Sebab Tok Abah harapkan paling kurang pun 500 orang cikgu, tapi belum sampai 500. Ya, jom beritahu PPD, please send your cikgu besar, pengetua dan guru-guru. Minta izin daripada pengetua guru besar. Kalau mereka tak ada bajet, awak PIBG sponsor cikgu-cikgu. Ya, wakil rakyat sponsor cikgu-cikgu di kawasan awak, ya. Sebab bila kita bantu cikgu untuk dapat ilmu, dapat menyentuh hati dan minda anak-anak kita, seperti yang Tok Abah selalu sebut, ya, 7 keturunan akan terkesan secara positif. When we touch someone's life in a positive manner, we touch their next 7 generation, insya-Allah. Itu impaknya Tuhan punya kuasa. Ini orang dah buat kajian. Sebabnya bila Tok Abah sebut kata sumpahan 7 keturunan macam sumpahan Masuri, ya, ada ya, dendam 7 keturunan dan impak positif 7 keturunan asbab pengajaran guru. Sebabnya Tok Abah nak meraihkan para guru sempena Hari Guru tahun 2022. Tok Abah buat webinar pada 14 Mei. Bila hari ni dah 8, so tinggal 6 hari lagi. Tak sampai seminggu guys. Jangan last minute, kesian. Cikgu Nazim nak tolong, nak bagi link ke awak, tapi sekarang dah online ya. Nak bagi nota, nak bagi sijil, sijil semuanya, nak buat senarai nama untuk Tok Abah. So just cepat-cepat register. Ya, jangan last minute lah. Biasanya pada hari webinar pada 14 hari bulan hari Sabtu tu pukul 8 9 pagi penuh orang masih mendaftar. Kalang kabut ya. Tapi tak apalah ya. So kalau boleh register hari ni ke esok ke kalau lusa ke, mai habaq kat semua orang saudara mara yang cikgu wawa yang baru nikah kemarin semalam pun boleh join. Ya, anak saudara baru ya, yang menikah dengan Abdul Rahman bin Muhammad ya, aka Hamzah, Abdul Rahman Hamzah aka Muhammad ya, anak saudara Tok Abah ya. Okey, baik. So dan program kita juga dibawakan oleh Supervisor as a Problem Solver, webinar pada 24 hari bulan 5. Cikgu 14 hari bulan 5, supervisor 24 10 hari kemudian ya, 24 bulan 5. Tok Abah ada 170 tip untuk supervisor. Bagaimana nak merangsang staff yang dulunya kawan-kawan anda, bagaimana nak menegur mereka, bagaimana nak menyatukan mereka, teamwork yang lebih mantap, insya-Allah berbaloi. Supervisor as the problem solver ya, for the kelangsungan organisasi, for the smooth transformation and development, ODA, organizational development of your organization or syarikat or company, whatever. Yeah. So come to our webinar insyaAllah pada 14 dan juga pada untuk guru-guru 24 Mei untuk para supervisor penyelia.
berbaloi, seronok, ya. Taubat excited, nota dah siap, ya. We are ready, ya. Alright. Raya dah selesai dah. Nak beraya masih semangat masih ada. Tapi kita kena teruskan kehidupan kita untuk untuk jadi orang yang lebih bermanfaat. Jadi guru yang bermanfaat. Sebab ramai guru yang stres, ramai guru yang dah nak pencen, rasa nak pencen awal sebab stres. So tu Abah sebagai seorang guru juga terpanggil untuk kita akan kongsi 60 tip untuk merawat stres ataupun mengurus stres, bagaimana nak merangsang pelajar, bagaimana nak memperbaiki hubungan dengan ibu bapa, bagaimana nak menegur pelajar, ya. Berbagai-bagai tips yang kita akan kongsikan. Seronok sangat. Taubat excited. Jom cikgu, ya, pada 14 Mei. Jom para supervisor pada 24 Mei. InsyaAllah. Okey? Dan of course kita sentiasa disokong oleh tabung korban. Jom kita menabung untuk berkorban dan akikah tahun ini, ya, di Malaysia. Ya, kita menabung online. Semua online, user friendly, ada panel syariah. InsyaAllah Noah kita pergi Tok Abah sebagai dutanya. Baik. Nombor 14. Nak jadi orang yang lebih bermanfaat, jom kita belajar skill baru. So, masa nak raya dulu, ramai orang belajar buat ketupat. Tok Abah pernah belajar buat ketupat 3 kali. Ya, dengan nenek, dengan mak, dengan budak-budak praktikal, ya, yang Tok Abah jadi dia punya pensyarah dulu, belajar dengan daripada api, tak lekat. Berteburai juga daun kelapa tu, jauh apa ni? Daun nyok muda tu. Apa nama? Janur. Oh, kata Ustaz Bad, janur ni bukannya perkataan Jawa. Orang Jawa kata janur. Daun kelapa muda tu yang buat ketupat tu dia panggil janur. Jan Anur. Ya, Jan Anur, ya. Jan Anur. Itu cahaya, nur cahaya lah kan. Cahaya permulaan ke apa, ya. Daripada perkataan Jan Anur, ya, maka orang Jawa kata janur. Dia permulaan, ya. Ya, apa nama? Dia daun muda yang untuk buat apa nama? Ketupat. Tapi kalau ketupat sate, daun hijau, daun tua pun dia buat ketupat. Nak cari daun muda mahal sangat, susah nak dapat. Daun tua pun dia kebah juga, ya. Gunakan untuk apa nama? Ketupat untuk sate. Tapi untuk raya kita ambil daun muda lah, ya. Baru cantik, baru lain rasa dan seronoklah, ya. Janur, ya, kata Jawa, rupanya ada perkataan Arab. Belajar skill baru. Tok Abah daripada muda cuba nak belajar, sebab Tok Abah ingat pesan guru-guru sains Tok Abah. Dia kata apa? In our brain we have billions of cells. Yes. And in our brain ni macam ada beribu-ribu, berbilion-bilion komputer dalam kepala kita ni. Itu satu yang Tok Abah belajar. Lepas tu dia kata apa? Otak manusia biasa mampu menampung minimum 300 kemahiran. Jadi tukang masak itu satu kemahiran. Jadi tukang kayu, ya, carpentry, satu kemahiran. Ya, apa nama kata tu? Memain muzik, satu kemahiran. Ya, kata memasak satu kemahiran. Ya, jadi engineer, ya, apa ni, civil engineer, satu kemahiran. Ya, dati pakar bedah, satu kemahiran. Otak kita minimum boleh menampung minimum 300 kemahiran. Anda dan Tok Abah ada berapa kemahiran? Jadi tidak hairanlah bila Einstein mengatakan most people use less than 1% of their brain. Kata Einstein, Albert Einstein, but I managed to use 2% of my brain. Itu kata dia, ya. Tok Abah baca report, ya, baca penulisan. Dia kata apa? Einstein mengaku dia menggunakan 2% otaknya. 98% lagi belum lagi dapat diterokai. Ya, sebab yalah dalam beliau orang yang mengkaji berfikir, dia kata dia mengaku dia gunakan 2% otaknya. Dan kebanyakan orang gunakan kurang dari 1%. Maksudnya apa? Kebanyakan otak kita ni, sel-sel otak kita tidak digunakan. Allahumma salli. Orang tak gunakan otak, maka kepala otak dia otak baru, ya. Transplant kena pakai orang yang kurang berfikir lah, jadi dapat otak yang baru. Itu lawak sains. So adik-adik, anak-anak, tuan-puan, sahabat-sahabat Tok Abah yang dikasihi, we haven't used our brain potential to the utmost. Macam mana Tok Abah belajar tentang laws of the mind, ya, undang-undang minda untuk berfikir dengan cara lebih hebat,
ya, bagaimana nak mengawal minda untuk jadi orang positif, ya. Semua Tok Abah belajar sikit-sikit lah daripada dulu sampai sekarang masih terus belajar untuk kita dapat peka untuk belajar skill baru, because our mind can accommodate minimum 300 skills. Ingat, bidang perubatan satu skill, memasak satu skill, tukang kayu satu. Jadi kalau seorang pakai bedah yang pandai memasak macam chef, dan dia pandai pula bertukang kayu, ya, macam Tuan Mahathir yang amat berhormat, yang amat apa ni berbahagia. Tuan Mahathir pun dia suka dia tukang kayu. Dia suka carpentry. Hobi dia. Baru 3 kemahiran. Tok Abah pun fikir, apa kemahiran Tok Abah ada? Tok Abah belajar. So Tok Abah tak payah abang lah. Tok Abah mungkin ada 10 kemahiran kot. Ya, ada 10 kemahiran. Daripada 300 yang otak kita mampu, kita cuma ada 10. Alamak sikitnya. Ibnu Sina ada 10. Beliau pakar the best in the world dalam 10 bidang. Ibnu Sina, Avicenna. Dia pakar the best in his field di zaman dia lah, ya. Dia terbaik dalam 10 bidang. Terbaik di dunia tau. Dalam bidang perubatan, dalam bidang matematik, dalam bidang entah falak ke apakah, ada. Cuba surf. Apakah bidang kepakaran Ibnu Sina, Avicenna. Ya. So bila Tok Abah baca tu, ya Allah, this the best in 10 bidang, the best in the world dalam 10 bidang. Kita dapat the best dalam satu bidang pun jadilah. Lim Chong Wei, Datuk Lim Chong Wei pernah the best in the world juga dalam bidang badminton. Ya, pernah lah number 1 in the world. The best in the world lah. So Datuk Nicole David. Tu dalam bidang sukan yang mereka cuburi. Hebatlah tu. Ya, bertaraf dunia, the best in the world. Engkau, so anda dan Tok Abah, jom kita cari. Ya, walaupun tak the best in the world, dapat the best in the kampung pun jadilah. Ya, Tok Abah pun pasang niat, ya, pesan pada anak, cuba fikirkan apakah yang kita boleh buat, dan pasang niat, oh wahai Allah, jadikan aku yang terbaik dalam bidang yang aku lakukan. Be the best. Tok Abah pesan pada Tok Abah begitulah sejak kecil, ya. Kalau Tok Abah jadi pelajar, jadilah aku pelajar yang terbaik. Kalau nak jadi cikgu, jadikan aku cikgu terbaik. Tok Abah pernah sebut pada anak Tok Abah selalu pesan pada anak, Abah dulu masa kecil-kecil, kalau Abah nak jadi tukang kayu, mungkin Tok Abah nak jadi yang terbaik. I told my son. Kalau jadi driver, nak jadi driver yang terbaik. Kalau jadi tukang masak yang terbaik. Kalau jadi konduktor bas, konduktor yang terbaik. Ya, kalau jadi apa pun, I want to be the best. Ya, tu kadang-kadang maaf ya, nampak tukang sapu sampah kat jalan tu. Kalau aku jadi tukang sapu, I think aku jadi tukang sapu yang terbaik kot. Paling kemas, paling teliti, paling bersih. Tempat yang aku sapu tu. Itu Tok Abah dalam Tok Abah punya fikir lah. Kalau Tok Abah buat apa pun, I want to be the best. Why? Kemudian baru dapatlah dia punya hujah. Allah amat kasih hambanya yang bila buat apa pun, dia buat dengan yang terbaik, dengan itqan, dengan sempurna. So then, rupanya itu memang saranan dari Allah sendiri. Allah memang suka hambanya yang buat apa pun terbaik. So belajar skill baru untuk merangsang minda kita. Ingat, minda kita ni, our mind is underused, guys. Our mind is underutilized. Siapa kata? Kata pakar-pakar sains, termasuk Albert Einstein, pakar neurologi, pakar otak pun mengatakan kita underused. We use only about 1 to 2% of our mind, our brain, yeah, when 98% tidak diterokai, sebab kita tak banyak berfikir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sebenarnya berfikir satu saat macam kata tu, beribadah tak henti-henti sepanjang hari. Berfikir yang benda yang baik-baik lah. Satu saat tu 1 jam lah. Ya, okey. Belajar skill baru untuk kita jadi aset kepada masyarakat, kepada dunia, agar kita dapat memberi sumbangan dan memberi manfaat kepada orang lain dengan lebih berkesan. Sebab kita banyak skill. Ya, kalau nak mesyuarat, kita tahu bagaimana mengadakan mesyuarat. Kalau ada orang bertengkar, kita tahu untuk mendamaikan. Kalau orang ada masalah, kita bantu dia untuk selesaikan masalah. Kita tak boleh selesaikan, tapi kita ada geng atau networking yang boleh bantu. Ada orang tak tahu tentang, saya ni ada masalah tentang faraid lah Tok Abah. Ya, can you tell me macam mana ni tentang pemegang harta pustaka melalui faraid? Tok Abah kata, Tok Abah dah belajar sikit-sikit, tapi ni kompleks ni. Faraid ni sangat kompleks.
kena tanya pakar. Pakarnya ialah ni. Tok Abah ada 5-6 orang. Ada anak saudara. Kerja kak memang kak apa ni pusat wasiat dan faraid ni. Ni tanya. Ni apa nama Isyamuddin Hasan ni, dia memang pakar. Tanya dia. So Tok Abah akan rujukkan apa nama orang itu yang bermasalah itu kepada networking Tok Abah yang dapat bantu orang itu dengan lebih sempurna dan tepat dan tuntas. So I cannot solve it, but I am the resource linker. Jadi kita belajar skill baru, paling kurang kita belajar buat networking yang besar agar kita ramai sahabat yang boleh bantu. Sebenarnya my staff tanya, kalau orang minta program ni ada tak? Boleh tak kita kendalikan? Kita bukannya expert dalam semua bidang, tetapi we have associate yang pakar dalam berbagai-bagai bidang. Apa pun orang minta program, kita boleh bantu. So say yes first and then kita cari sahabat-sahabat kita yang memang bantu. Then that's what we are doing. Apa bidang pun. Bidang negosiasi, boleh. Bidang masak-masak, boleh. Bidang untuk memotivasikan usahawan, boleh. Bukannya kita ni mengaku je, tak. We have the associates. Beribu-ribu associate kita yang memang pakar dalam bidang masing-masing. InsyaAllah kita boleh gemblengkan. Walaupun kita tak pakar dalam semua bidang, kita cari networking, kita besarkan networking agar kita ada geng yang memang pakar dalam berbagai bidang. Paling kurang zaman sekarang maklumat di hujung jari. So belajar skill-skill baru dan meluaskan kita jaringan persahabatan agar ramai sahabat kita yang daripada berbagai bidang, berbagai kemahiran yang kita boleh rujuk ataupun referkan. Kita recommendkan kepada orang-orang yang bermasalah yang di sekitar kita. Gitu. So kalau anda tak mampu untuk belajar skill baru, berkawalan dengan orang yang banyak skill, ataupun ada skill yang tertentu agar kita boleh bantu seramai mungkin orang, jadi manfaat. Walaupun kita tak dapat bantu, kita ada kawan yang boleh bantu. Kita jadi resource linker. Kita hubungkan orang bermasalah dengan sumber yang dapat membantu selesaikan masalah. Comprende. Faham ya? Faham. Itu yang Tok Abah lakukan. Tok Abah ramai kawan. Alhamdulillah. Kadang anak tanya, Abah, ada ni masalah immigration ni, Abah? Alah, immigration pula. Nanti Abah tengok siapa kawan. Ada kawan kat immigration. Ni masalah custom ni. Macam mana, Abah? Ni barang kena tahan sebab banyak import barang. Dalam bak yang banyak, maka kena tahan kat custom. Kata okey. Abah ada kawan kat custom ni minta nasihat bagaimana nak selesaikan. Dengan cara yang tidak ada hengki-pengki, cara yang lurus betul untuk dapat keberkatan. Gitu. Ni ada masalah berkaitan dengan polis. Okey, Tok Abah kata okey, Abah ada ramai kawan geng-geng polis ni. Okey gini, dia mungkin boleh bagi nasihat bagaimana nak selesaikan masalah itu. So alhamdulillah. Ni macam mana ni, mate dah nak berhenti ni. Okey, kita tanya sahabat kita kat immigration bahagian pekerja asing, macam mana caranya. Mereka bagi nasihat cara yang betul, ikut prosedur. So selesai masalah. Sebab kalau ikut ejen kena bayar 18,000. Kalau buat sendiri kena bayar 56,000. Yang kami baru ada pengalaman. Contoh. Tapi semua legitimate, ikut cara yang betul. Alright. Belajar skill baru ataupun cari kawan-kawan yang dalam berbagai bidang, besarkan networking, maka kita akan jadi orang yang lebih bermanfaat, jadi aset kepada diri, keluarga, masyarakat, dunia. Macam aku tak larat nak belajar ilmu baru. Okey. Just get to know apa masalah dan sebagainya. Cari kawan. Masukkan kawan-kawan ni dalam you punya networking. Dalam WhatsApp group anda ataupun ada nombor telefon mereka. Semalam tak berjumpa Ustaz Malik. Ustaz Malik kat airport. Dia ni bidang tentang rawatan alternatif, tentang berbagai-bagai penyakit alternatif yang ikut amalan-amalan sunnah. Dia kata dia termasuklah minyak kelapa sawit merah, dengan oil minyak zaitunnya, dengan habatus saudahnya, dengan minyak kelapanya, dengan berbagai-bagai. Dia ada sumber. So tak apa pun belajar, Ustaz Malik gini. So tak apa pun dapatlah networking. Walaupun tak pakar langsung dalam bidang alternative medicine itu,
Tapi ada kawan yang memang pakar. Memang pakar. Oh, ni lemak ni kena begini. Ya, kolesterol ni mungkin kita tak makan makanan kolesterol, badan kita sendiri keluarkan kolesterol. Jadi kalau itu tak difahami, maka kita akan ada masalah. Dia pun cerita, oh tak apa kata, bagus dia ni memang pakar dalam bidang. Dia dah memang buat kajian. Jadi kalau kita tak pakar pun, kita berkawan dengan orang yang pakar dan kita ada kata tu sumber untuk dapat skill baru daripada networking. Nampak tak? Shortcut. Kalau kita sendiri nak pakar dalam bidang itu, kita akan hidup 1000 tahun untuk pakar dalam banyak bidang. Ya. Allah SWT. So belajar skill baru. Alhamdulillah. Ya. Okey. Nombor 14. Nombor 15. Bagaimana nak jadi orang yang bermanfaat pada orang lain? Awak banyak skill, awak banyak pengalaman, tapi orang menyampah tengok awak. Orang nampak awak je, jauhkan diri. Agak-agak awak boleh jadi orang bermanfaat tak pada dunia, pada persekitaran. Orang nak dekat awak pun tak say nak jumpa mu. Kata orang Kelantan. Sebab menantu tak apa, dua orang Kelantan. Kena kecek Kelantan lah. Kau belajar kecek Kelantan. Tak apa, nasib baik dulu masa bujang-bujang duduk dengan sahabat ya, Haji Zainuddin Yusof. Dari mana, Ding? Ambo dari Kalai Cepo. Apa dia tu? Pengkalan Cepa lah. Itu pun tak tahu Kalai Cepo. Pengkalan Cepa, Zainuddin Yusof. Saya ni bidang geologi. Dia ni geologi lah, bidang geologis. Ya, sekarang jadi developer. Orang hebat. Ada ladang, ada itik, ada kambing, ya. Dan dia dulu bekas geologis untuk syarikat gergasi dunia. Hebat Haji Ding ni ya. Itu sahabat saya, my housemate, Haji Zainuddin Yusof ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ding ya. Alright. So itulah kadang-kadang kita ni bila kita kata tu nak berkawan dengan orang, kita ada skill, ada kehebatan, tapi orang nak tengok kita pun menyampah. Guana. Nampak guana? Jadi tip nombor 15 nak jadi orang bermanfaat ialah jom kita besarkan aura diri. Pun tak apa sebut dalam yang lain pernah sebut sikit-sikit tentang bagaimana nak kita besarkan aura diri. Tak apa pernah buat program khas untuk setiausaha bagaimana bentukkan aura diri. Ya, bila aura kita besar, aura ni nur, cahaya, karisma. Aura diri kita jadi besar, apa jadi? Orang sayang, orang respect, orang percaya, orang hormat kat kita. Orang akan datang kat kita. Kita ada pengalaman, kita ada skill, kita ada sesuatu yang kita boleh sumbangkan untuk memberi manfaat pada orang lain. Tapi orang tak suka kat kita. Ada faedah tak? Tak ada faedah. Because nobody want to come to you, seek your help or seek your experience or seek your knowledge. Jadi kita kena besarkan karisma. Jadi salah satu cara nak jadi orang lebih bermanfaat, jadi aset kepada dunia, pastikan aura kita cantik, karisma kita besar, orang suka berdamping dengan kita, jumpa kita, berkawan dengan kita, jadi kita dapat kongsikan ya apa yang kita ada untuk memberi manfaat kepada orang lain. So tip nombor 15, make sure guys, you and me, kita cari jalan untuk besarkan karisma kita. Tahu apa saya sebutkan? Untuk jadikan karisma besar ni artinya kita cantik, bersih, kemas, wangi, aura fizikal kita jadi besar, aura fizikal, dan pakai warna kegemaran. Itu sebabnya untuk wedding, tema wedding untuk kat Kedah Alustar tu kita kata cari baju warna merun. Tok abang ni punya ni macam brick red tapi macam merun-merun jugalah ya, sampin merun dan sebagainya. So semua adik-beradik pakai merun untuk kumpulan keluarga daripada belah lelaki pakai merun, keluarga daripada belah perempuan pakai biru. Pakai biru mean tanda kasih sayang ya, cooperation. So yang merah merun ni warna hati. So hati kami datang ke Al-Ustaz dengan hati bersih ke kampung suka menanti. Depa pun suka menanti. So kita pun mai pakai baju merun. Depa menunggu pula dengan baju biru, baju kasih sayang, baju grup ya, persatuan, penyatuan kasih sayang dan cinta. Ya, warna biru. Ya. Itu dia. So bila kita nak sambut pula pada 6 ya, bulan depan kita buat bertandang, baju bertandang, kami pula kena pakai baju purple. Purple ni tanda kejayaan, tanda
bersemangat, tanda meraihkan, tanda kasih sayang, ya, tanda kejayaannya. Purple means success, apa nama excellence, ya, dan sebagainya. Warna purple, dan warna kejayaan ialah emas, perak dan purple, ya. So untuk besarkan aura diri, pakai bersih, smart, kemas, wangi. Wangi pun satu punca aura, ya. Wangi, ya, wangi, bersih, smart, kemas, wangi, dan pakai warna kegemaran. When you put on your favorite color, your physical aura jadi besar. Aura ada physical, ada aura emosional. Aura emosional ialah aura emosi, dalam kepala kita, dalam hati kita, kita ada daya tarikan. Maafkan semua orang. Bila kita maafkan semua orang, aura emosi kita besar. Doakan orang, doakan orang, doakan orang lain. Bila kita doakan orang lain tiap-tiap hari, kita akan sayang orang itu. Orang yang kita doakan akan sayang kat kita. Jadi aura emosi kita jadi besar. Aura emosi jadi besar bila kita maafkan, doakan, hantar gelombang sayang, doa tengok cermin, baca doa tengok cermin. Tengok cermin terus baca, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khulqi. Ya Allah, sebagaimana kau cantikkan wajahku, kau cantikkan akhlakku, jadikan orang sayang kepadaku lah. Ya, nampak tak? Jadi kita ada ilmu lah untuk membesarkan aura diri. Aura fizikal, bersih, smart, kemas, wangi, pakai warna kegemaran. Aura emosi, doakan, maafkan, hantar gelombang sayang. Nampak orang aja terus, aku sayang, aku hormat orang depan aku kerana kau, wahai Allah. Jadikan orang depan aku ni orang yang positif, orang yang hebat, orang yang cemerlang, selesai semua masalah dia. Kita hantar gelombang sayang. Sebab sayang menarik sayang, benci menarik benci. That is why kenapa kita nampak orang kali pertama terus suka. Maka ikut kajian yang Tok Abah lakukan dan kajian pakar-pakar satu dunia, bila kita nampak orang terus suka, kita tersuka sampai tanpa sengaja, maka besar harapan orang di sana pun suka ke awak. Sebab like attracts like, love attracts love, love begets love, kata pakar-pakar psikologi dunia. Ya, semua dengan izin Allah. Sebenarnya kita, Nabi pesan husnuzan, besar kebaik, hantar sayang, mulakan memberikan salam, berikan hadiah, beri hadiah, ya, beri salam, ya, beri hadiah, maka kita akan menyambung silaturahim, akan menarik orang untuk sayang kat kita, untuk jadi sahabat kita. Beri salam, kita buang sombong, buang riak, kita bagi doa dan bagi hadiah. Baik kita ziarah orang ke, bawa hadiah, buah tangan dan sebagainya, untuk menyatukan hati. Itu aura emosi. Aura fizikal, bersih, smart, kemas, wangi. Aura emosi, doakan, maafkan, hantar gelombang sayang, doa tengok cermin. Aura emosi. Yang lagi satu aura ialah aura spiritual. Jaga solat, jaga zikir, baca Quran, sedekah subuh, berdoa, ya. Bila kita lakukan ibadah, maka kita punya wajah jadi berseri-seri, aura spiritual kita jadi besar. Sampai Nabi bersabda mafhumnya, takkan sama wajah orang yang solat dengan orang yang tidak solat. Memang orang yang jaga solat nampak wajahnya berseri-seri, dan kita mudah sayang dan hormat pada orang itu. Ya, tak apa, perhatikanlah, ya. Mudah-mudahanlah, ya, anda pun banyak pengalaman. So itu dia, sikitlah, sikit. So kita besarkan karisma diri kita untuk jadi orang yang lebih bermanfaat. Alright? Okay. So alhamdulillah kita dah sampai nombor 15. Oh, ni dah dekat katanya. Okay. So kena akan balik. Ingat, jangan lupa, ya, program kita hari ni dibawakan oleh webinar untuk cikgu-cikgu 14 Mei. So cikgu-cikgu, jom join webinar Tok Abah, bagaimana nak jadi guru yang ceria dan berwibawa. Sebab ramai guru yang stres sampai nak pencen awal, ya, tertekan, kesian dengan masalah dengan pelajar, ya. So change your life. Jom change your life. Ya, transform yourself, become happy. Sebab orang yang happy akan melakukan yang terbaik, akan bentuk legenda, akan jadi legend, bentuk sejarah. Ya, so Tok Abah akan share 250 tip pada semua guru yang attend webinar Tok Abah pada 14 Mei, menjadi guru yang ceria dan berwibawa. Ya, cikgu-cikgu come, ada link kat atas sana tu. Ya, PPD hantar staff. Cikgu besar pengetua PIBG, ya, sponsor guru-guru anda. Ya, insya-Allah, ya. Okey. Dan pada 24 bulan Mei, Tok Abah akan buat supervisor as
as the problem solver. Ni sebab ramai supervisor, bos-bos yang kata buatlah program untuk my supervisor. Kami ada supervisor naikkan pangkat ke supervisor tapi mereka cannot perform. Ini namanya Peters Principle. Mereka dinaikkan pangkat ke tahap yang incompetent. Sebab tak ada input dan sebagainya. So tak apa, nak bantu supervisor as the problem solver. Bagaimana nak merangsang staff, bagaimana nak memberikan teguran, bagaimana nak menyatukan mereka, bagaimana nak jadi seorang supervisor yang lebih disayangi dan segani dan dipatuhi oleh your staff. Kita bincang. Ada 170 tip yang kita akan kongsi dalam program 3 jam. InsyaAllah pada 24 Mei. Ya. Dan untuk anak-anak, ini pun kita punya sponsor juga. Ya, so kita ada Excel Plus, perasa coklatnya. Excel Plus ni ialah makanan tambahan untuk anak-anak umur 2 tahun ke atas. Ya, cucu-cucu Tok Abah, ya Allah ya. Ada dia punya apa nama ikon, dia punya apa nama, disokong, digelakkan oleh Didi and Friends. Tok Abah sebut Susan, Didi and Friends yang jadi apa yang bukannya ikon saja, dia punya mascot. Perkataan mascot ni Tok Abah super, dia kena tulis lah ya. Mascot pun Tok Abah boleh terlupa. Mascot kepada produk apa nama Excel Plus ni ialah Didi and Friends. Dan ada wajah Tok Abah tu kat kotak tu. InsyaAllah ya. Di sini ada vitamin C plus ya. Ini baguslah untuk ketahanan daripada penyakit macam-macam zaman Covid ni, zaman endemik. Ada kolesterol, awal susu lembu ya. Lepas tu buah korma punya ekstrak, lepas tu ada susu, ada DHA dan ada biji teratai. Dalam teratai kita cakap tentang aura tadi. Kita kena besarkan aura untuk jadi aset kepada dunia. Dan dalam bunga teratai ada aura ketenangan. Dalam bunga teratai ada, malahan kata pakar yang mengkaji, bila kita pegang bunga teratai dengan izin Allah, Allah punya kuasa kan, kita akan rasa tenang. Sebab dalam bunga teratai ada aura ketenangan. Kenapa tanda kasih sayang kita bagi bunga ros, bunga mawar? Yang rupanya dalam bunga mawar ada aura kasih sayang. Jadi tu sebanyak orang yang susah nak dapat kasih sayang, susah nak dapat jodoh lah contohnya. Yang ada ustaz-ustaz dia menggalakkan mandilah air bunga. Mandi bunga lah. Mandi bunga dengan menggunakan bunga mawar sebagai asas utama dan 7 bunga, 7 warna, 7 bau. Khurafat, kau jangan tabayun dulu. Ini ikhtiar ya. Dan jangan kita pergi ke bomoh-bomoh untuk mandi air bunga. Ustaz pun boleh mengajar. Tok Abah belajar daripada Allahyarham Ustaz Arundin bagaimana kita nak betulkan aura diri dengan mandi bunga dengan cara yang syariah compliant lah, yang tak ada hanky-panky, tak ada benda-benda yang khurafat ya, dengan zikir, dengan doa, dengan selawat ya. Dan kita faham ni namanya color therapy dan aroma therapy. Warna boleh jadi asbab penyembuhan dengan izin Tuhan. Color therapy, jadi bunga 7 warna ya. Aroma therapy, bau-bauan boleh menjadi penyembuh kepada penyakit. Aroma therapy, kita combine aroma plus color therapy dalam konteks mandi bunga. Nampak tak? Kalau fahamlah, jangan terus melompat, oh khurafat. Jangan tabayun, jangan mengharamkan yang halal, yang harus, jangan mengharuskan yang haram. Dua-dua dosa besar. Be careful, kena ada ilmu. Jangan terus sentak melenting ya tanpa tabayun. Siasat, belajar, kaji, bertanya ya, dan sebagainya. So ini memang sesuai untuk anak 2 tahun hingga dewasa lah ya. So sangat bagus. Dia akan memberikan fokus, tenang betul. Bila dah dia tenang, fokus, dia seronok belajar, nak belajar, duduk pula menghadap kiblat, mak bapak doakan kat kepala Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah ya. Dan kalau apa lebih nakal sikit, surah Toha ayat 1 hingga 5. Fatihah, ibu sekali doa. Ayat kursi, halau setan iblis yang kacau anak untuk tak nak belajar dan sebagainya. Lepas tu Al-Insyirah. Al-Insyirah ni lapang kepala, lapang hati untuk mudah memaham, mencerap ilmu. Lepas tu bacalah surah Toha ayat 1 hingga 5 untuk melembutkan hatinya yang kadang-kadang keras, yang nak rebel dan sebagainya. Asbab. Ini pesan ulama dan Tok Abah dah amalkan berpuluh-puluh tahun. Syukur Alhamdulillah, impaknya luar biasa. So pada Tok Abah, benda-benda macam ini sebagai precursor ya. Benda ni tidak jadi magical, makan terus jadi pandai, mana ada. So makan ni dengan konsisten, doakan kat kepalanya, maka dia seronok belajar, fokus belajar menghadap kiblat. Maka bila fokus, seronok belajar dan lama belajar dan
dan berterusan istiqamah, jadi pandai lah. Jadi pandai. Berapa ramai, beribu-ribu yang jadi hebat, prestasi makin meningkat. Sebab dia seronok belajar, dia fokus, dia bertenaga, ya. Belajar pula kata tu dengan riang, maka mudah jadi pandai in the long run. Bukannya makan seminggu tu dah pandai. No. Dan mak bapak pun dah bagi suplemen, dia berikan kasih sayang, doakan kepala, ya, tidak berfikir negatif, haramkan perkataan negatif kat rumah. So rentetan perubahan budaya hidup, budaya keluarga, sebab ada prekursornya, dia punya pencetus perubahan, maka tengok apa jadi pada anak. Dan bila kita membuat pelaburan pada anak kita, 7 keturunan akan dapat faedah dengan izin Allah. That's our falsafah, ya. So jangan lupa, ya, tabung korban pun membantu. Jom kita menabung untuk berkorban dan akikah di Malaysia, ya. Dan of course lah, tabung korban memang juga membantu PPIT, Pusat Pengajian Islam At-Taibin. Tok Bah sebagai dia punya duta, dia punya penaung, ya, sedang mengutip dana, ya. Tak apalah, ya, itu pun ada kat link sana. So kita memang mengutip dana, kita perlukan 2.3 million untuk buat 80 pondok warga emas, asnaf dan mualaf, ya. Dan 80% dah siap. Kita perlukan 2.3 million sebelum bulan Ogos untuk dibayar pada kontraktor supaya dapat beroperasi tahun ini, insya-Allah. Amin. So hebah-hebahkan. Kalau mampu bantu, kalau tak mampu hebah-hebahkan. Alhamdulillah. Okay guys, ya, minta ampun, minta maaf. Sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada keluarga masing-masing. Selamat dalam perjalanan, selamat bekerja, selamat sembuh semula daripada semua penyakit, ya. Buat yang terbaik, mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.